Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 2 Jun 22, 2 Zulqa'dah 43, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ad-Dukhan. Tafsir surah Ad-Dukhan ini adalah merupakan siri yang ke-8. Siri yang ke-8 dan siri terakhir untuk tafsir surah Ad-Dukhan yang kita baca ini. Ayat dia bermula dari 51 sehingga ke akhirnya 59. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menggembirakan orang beriman dengan janji yang begitu cantik, iaitulah keindahan, kesenangan bagi orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa. Mereka yang mendapat nikmat syurga tidak akan mati lagi. Bahkan na'udzubillah, yang masuk dalam neraka pun tak akan mati juga. Dua-dua tak mati. Isu yang ketiga, isu tentang Allah Ta'ala jelaskan kepada kita, Al-Quran ini diturunkan bahasa yang mudah dipahami oleh Quraisy. Ketika turun Al-Quran, Quraisy yang dekat dengan Nabi SAW, maka Allah Ta'ala permudahkan urusan mereka dengan menurunkan Al-Quran bilisanihim, dengan bahasa dia, bahasa Arab yang mudah dipahami, mudah dibaca. Kita orang Melayu ni pun nak tak erti Arab, baca Quran sedap. Kelemahan kitanya sedikit, iaitulah tidak memahami Al-Quran. Sebab apa tidak faham? Kerana bukan bahasa kita. Tapi ingat, lughatul Quran, bahasa Al-Quran adalah bahasa Islam. Orang Islam mesti memahami Al-Quran, mesti boleh baca Quran. Maka kita kena usaha belajar, tingkatkan semangat, letak dalam hati kita, ya Rabbi, Engkau turun Al-Quran ini sebagai kitab hidayah, maka berilah kepada aku kepahamannya untuk beramal dengan kitab yang mulia ini. Letak dalam hati kita semangat untuk baca Quran, untuk beramal dengan Quran, insya-Allah. As-sadiqu ma'allah, orang yang benar niatnya kerana Allah, Allah akan tolong, Allah akan bantu kita. Tapi kalau kita baca Quran kerana nak upah, nak cari glamour, orang panggil Al-Hafiz, Al-Qari, itu makna lain. Kerana itu ana nasihatlah kepada pelajar-pelajar tahfiz kita ni, tak payah letaklah di hujung nama awak tu Al-Hafiz, tak payah. Muhammad sekian-sekian Al-Hafiz, la. Al-Hafiz tidak perlu ditulis. Sebab kalau kita orang lain nak tulis, tak apalah, kita nak larang. Tapi kalau kita sendiri nak tulisnya, kita rasa janggal sikit. Sebab kita hafal Quran kerana Allah, bukan kerana nak tulis-tulis title Al-Hafiz. Kita semua ni Al-Faqiru ilallah, orang yang fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita baca ayat dulu. Ayat bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1090. 1090.
91. 1091. Tambah satu lagi ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi maqamin amin. في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Balik kita semula kepada ayat 51 untuk kita baca terjemahan dia dan huraian dia. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat tinggal yang aman sentosa. Allahu Akbar. Para pelajar catat di situ sikit. Munasabatul ayah. Munasabah ayat ini dengan sebelumnya. Ayat yang sebelum Allah Ta'ala sebut al-wa'id, janji-janji azab, seksa, zakum bagi orang-orang yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Hidup mereka susah, tidak ada siapa yang beri pertolongan kepada mereka. Pertolongan kawan-kawan pun tak dapat, pertolongan Allah lagi tak dapat. Maka pada ayat ini Allah nak tenangkan hati kita, orang yang beriman. Maka dia menyatakan wa'du, janji dia yang benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak pernah mungkir janji, tak ada. Jadi ayat ni kata apa? Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Apa dia muttaqin? Innal ladzina taqaw sakhatallah wa azabah. Orang-orang yang menjauhkan diri, orang-orang yang menjaga dirinya daripada kemurkaan Allah dan seksaannya dengan cara bimtithali awamirihi, mematuhi segala arahannya dan menjauhi segala larangannya. Tempat tinggal mereka mustaqarruhum fil jannah, tempat tinggal mereka dalam syurga, aminin, dengan keadaan aman sentosa. Orang masuk dalam syurga aman daripada apa? Dia tak akan mati, dia tak akan keluar dari syurga, aman daripada segala duka cita, susah hati, stres, fras, tak ada dah. Dan segala penyakit-penyakit tidak dikenali. Tidak ada hospital dalam syurga. Hospital tidak ada. Nak buat apa hospital? Orang sakit tak ada. Kita yang ada hospital, ada klinik ni sebab ada orang sakit. Kalau orang tak sakit, buat apa hospital? Jadi ayat ini menunjukkan kepada nikmat. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami semua daripada penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Allah gambar lagi, tengok gambaran semua, gambaran syurga belakang ni. Ayat 52.
fi jannatin wa uyun, iaitu dalam beberapa taman syurga dan mata air yang terpancar padanya. Allah, tempat dia di mana? Dalam syurga dan mata-mata air yang terpancar. Comel benar lah. Tak nak gambar, tak nak gambar. Siapa dia boleh gambar khayal, tak jadi. Macam mana tak boleh khayal? Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, a'adattu li ibadis salihin, aku sediakan bagi hamba-Ku yang soleh, mala ainun ra'at, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak pernah khayal di hati. Kalau kita khayal kata comelnya macam syurga, itu khayalan bukan hakiki. Allah, wei, comelnya dia. Ini dari sudut view, suasana comel. Sekarang kita berpindah kepada pakaian ahli syurga. Ayat 53, pakaian ahli syurga macam mana? Dia pakai kuk ke pakai seluar? Seluar jin ke seluar orang? Macam mana nak jawab? Tengok Quran. Ayat 53. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Mereka memakai pakaian yang sutra, dari sutra yang halus. Sundus, tak tanda molek awal. Tulis di nota tu, sundus, sutra yang halus, licin, comel, sedap pakai. Wa istabraq, dan sutra tebal yang bersulam. Comel juga. Sutra licin pun ada, sutra tebal pun ada. Masya Allah. Mutaqabilin, mereka duduk di tempat perhimpunan, sentiasa berhadap-hadapan di atas pelamin singgasana masing-masing. Ahli syurga ni tak main tengok belakang orang, dia tengok depan semua, beradab. Masya Allah. Dengar cerita berasa nak pergi syurga ke tak sih? Semangat ke tidak? Semangat. Ada juga timbul soalan, masalah kenapa dua jenis sutra tu, sundus dengan istabrak? Kenapa? Ada ulama tafsir kata yalbasuna al-harir an-na'imi ala ajsadihim. Sutra yang halus tu yang kita pakai di tubuh kita. Lapisan pertama. Macam kita pakai baju apa dia panggil? Arab kata vanilla, baju dalam. Wa istabrak, sutra yang tebal, fauqal libas, lapisan yang kedua. Comel lah. Tak seduk mikir comel ke warna apa, pakai kurta ke, baju Melayu ke, jubah ke, tak seduk fikir. Yang kita fikirnya, kaifa nasil ilal jannah, bagaimana kita nak sampai ke syurga. Itu kita kena fikir sekarang. Kaifat tariq, bagaimana jalan ke syurga dan masuk dalam syurga ni, Allah kata siap. Maka fayufidus sundus, sutra yang halus itu tenang body kita, tubuh kita sedap. Wa yufidul istabrak, surga yang tebal, yang apa ni, dia kata bahasa ni, bersulam tadi, untuk pandangan mata di luar comel. Masya Allah. Satu, mutaqabilin, mereka duduk mutawajihin, yuqabilu ba'duhum ba'dan bil wujuh, duduk beradab semua, tak ada duduk paling belakang, tak ada. Cukup, maknanya dewan luas, kursi tu beradab, singgasana tu comel. Kita hidup main duduk belakang orang ni sebab tak cukup tempat. Pergi lambat mana cukup tempat. Allahu Akbar. Ada lagi ulama tafsir kata, ini tulis, ini agak menarik. Mutaqabilina fi qulubihim wa wujuhihim. Allah, mereka berhadap dengan muka dan hati sekali. Kita ni kadang-kadang beradab muka, hati tak beradab.
Terutama sekali zaman kita hari ini, Allahu Akbar, zaman yang cukup berbahaya. Dia duduk beradak dengan kita, tapi hati dia, mata dia tertumpu ke mana? Tertumpu ke alat gadget di tangan dia. Jadi ke tidak? Tak jadi. Mari jauh-jauh nak ziarah kawan, kau duduk mecik handphone. Baik mau pecik rumah. Mari duduk pecik rumah orang buat apa? Ini kita banyak kita kena beradab di zaman gadget di tangan. Banyak penyakit. Jadi kata mutaqabilin fi qulubihim wa wujuhihim, dia beradab dengan muka, dengan hati dan muka, fi kamalir rahati wat tuma'ninati wal mahabbati, dengan penuh dengan kerehatan, ketenangan, kasih sayang. Masya Allah. Tak ada dalam syurga ni orang sakit hati kepada orang, tidak ada. Muslimat kita pun tak seduk mikir suami dia boleh bidadari lepas ni, jangan duk mikir aku nak cemburu, nak pecah pinggang makuk. Tidak ada lagi. Atas dunia ni makan buah beluru, kata orang. Di syurga tidak ada beluru, tak ada cemburu. Semua tenang-tenang. Cemburu buat apa? Dia pun dalam nikmat yang besar. Allahu Akbar. Mari kita tengok lagi apa yang dapat. Ayat 54. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Demikianlah keadaannya, dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya. Bidadari comel, putih, ada dalam apa ni, dalam ayat lain ka'annahum baydun maknun, dia kata macam telur pada baydun maknun ni, kaswari, telur kaswari, comel ke telur kaswari. Itu gambaran je, bukannya macam telur. Dia kata tengok telur kaswari nampak berkutu. Weh, ada gedek-gedek cari ni. Mata dia pula luas, bukannya spek, mata ripik tak ada. Luas, bukan macam mata lolong. Luas comel lah. Kena mata lolong. Ikan lolong kena. Comel mata dia. Comel. Bulak gitu comel. Comel bagi dia tak? Mata ripik tahu. Kita ni capo Melayu ni. Ripik kata, lolong kata. Ada belaka. Bidadari mata dia comel. Apa lagi? Luas mata. Luas tu bukan makna lolong. Tulis tu bukan macam ikan lolong luas tu. Luas tu comel lah, gitu keadaan. Mari kita tengok lagi. Apa lagi sifat mereka? Ayat 55. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka meminta dalam syurga itu tiap-tiap jenis buah-buahan yang mereka ingini, aminin, dalam keadaan aman sentosa daripada putus bekalan. Tulis. Kamu perhati tengok berapa kali aminin dalam ayat ini. Ayat 51 amin, maqamin amin. Satu. Fi jannatin wa uyun. Kemudian mari ayat ni pula bikulli fakihatin aminin, buah-buahan yang aman sentosa. Aman daripada mana? Tengok ahli tafsir kata aminin min nafadiha aw inqita'iha, aman daripada putus bekalan. Jangan duk mikir buah durian ada nanti habis musim, tak ada musim. Mu nak bila boleh berlaku? Tidak ada musim. Musim dianya awak rasa nak makan durian pun mari. Satu lagi tulis aman yang kedua, aminin min an yanalahum min akliha dararun, aman daripada keracunan. Tak ada. Kalau makan durian banyak bahaya, naik darah lah, macam-macam kecil manis. La,
Allah kata aminin, buahnya aman daripada terputus bekalan. Aman yang kedua daripada kemudaratan. Makan banyak mana pun tak naik darah. Dia tak ada hospital ke? Cerita dah tadi. Guana ahli syurga tu nampak mepet duduk tepi dinding, naik darah. Kita kata tidak. Hak naik darah ni geng-geng dalam neraka, na'uzubillah. Yang naik darah ni siapa? Ahli neraka. Ahli syurga tidak ada naik darah. Aminin. Makan banyak mana pun tidak keracunan, tidak mudarat, sebab dia makan talazzuz wa tana'um, bukan kerana lapar. Dia makan kerana seronok, suka, berlazat-lazat, bukan kerana lapar. Ahli syurga dia tak lapar. Tapi makan apa? Makan suka je. Makan suka-suka. Apa lagi sifat ahli syurga? Tengok ayat 56. Ayat 56. La yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Mereka tidak merasai kematian dalam syurga itu selain dari mati mereka yang mereka rasai dahulu di dunia. Maknanya orang dalam syurga tak mati. Tengok munasabatul ayah. Munasabatul ayah, setelah Allah Ta'ala nyatakan nikmat-nikmat syurga yang begitu indah, bidadari yang comel, buah-buahan yang tak putus, makan kerana nikmat bukan kerana lapar. Kita pun duk mikir berapa lama nak duduk dalam syurga ni. Nak berasa saya nak balik ni. Berasa saya adalah syurga. Maka Allah bagi jawapan kepada sini. Kamu jangan takut, kamu jangan bimbang, kamu jangan fikir macam-macam. La yazuquna fihal maut. Ahli syurga tidak akan mati lagi. Cukuplah mati sekali atas dunia dulu. Mati yang kedua tidak ada mati. Nak dengar cerita? Nak hadis, tulis hadis ni. Ada 3 hadis, tapi anda nak gabungkan cerita jadi satu hadis ya. Panjang. Panjang. Semua ni hadis sahih belaka, alhamdulillah. Hadis rawahu al-Bukhari. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuja'u bil mauti yaumal qiyamah ka'annahu kabshun amlah. Pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala jadikan mati itu, maut, seperti seekor kibas biri-biri yang berwarna putih campur dengan hitam. Comel. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Dia letak mana? Letak antara syurga dengan neraka. Syurga sini, neraka sini, biri-biri dekat sini. Biri-biri maut. Fayuqal, ya ahlal jannah, wahai ahli syurga, hal ta'rifuna hadha? Mu kenal ni? Fayashra'ibun. Semua ahli syurga jenguk kepala tengok. Apa tu? Kenal. Naam, kami kenal ni. Sebab apa dia kenal? Dia sudah jumpa dengan mati. Kita pernah lalu mati. Wa ya ahlan nar, wahai ahli neraka. Ahli neraka yashra'ibun, jenguk kepala pula. Mu kenal ni? Tengok. Naam, hazal maut, inilah mati. Allah. Fayu'maru fayuzbah. Allah Ta'ala perintahkan malaikat musbelih mati. Mati. Mati dimatikan. Summa yuqal, kemudian malaikat bagi tahu, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Ahli syurga, mati sudah tidak ada. Kamu akan kekal di sini, tidak akan mati-mati lagi. Sukalah ahli syurga.
Mereka dapat apa? Dapat sijil penduduk tetap dalam syurga, tak akan keluar lagi, mati tak ada. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Hei ahli syurga, ahli neraka, na'udzubillah, kamu kekal dan ini tak akan mati-mati lagi. Maka ketika itu fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahim, ahli syurga suka sangat-sangat sebab dia tak akan mati lagi dalam nikmat yang berterusan. Wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim, ahli neraka pula bertambah susah hati. Sebab apa? Sebab apa? Sebab mereka duduk kekal dalam azab, na'udzubillah. Cerita ini diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dalam Bukhari wa Muslim, dan juga diriwayat oleh Abdullah bin Umar hadis tadi. Fayazdadu ahli nar, itu tambahan daripada riwayat Ibnu Umar, juga dalam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Jadi dua hadis kita jadikan satu cerita. Allahu Akbar. Wa waqahum azabal jahim. Wa waqahum azabal jahim, dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka. Mereka selamat daripada azab neraka. Ai wa najjallahul muttaqin, Allah Ta'ala selamatkan orang yang bertakwa, min azabin nar, daripada azab neraka. Fasarafahu anhum, maka jauhlah neraka itu daripada mereka. Allahumma rzuqna, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Kata amin belaka. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami semua ni ahli syurga, dan jauhkan kami, selamatkan kami, keluarga kami dan orang yang kami sayangi daripada neraka. Amin ya rabbal alamin. Allah kata apa? Tengok ni. Fadlan min rabbik, zalika huwal fawzul azim. Semua limpah kurnia nikmat yang kamu dapat itu, fadlan min rabbik, mereka diberikan semuanya itu sebagai limpah kurnia dari Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan kita saja? Tidak. Tanda hadis. Tulis hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Qaribu wa saddidu. Dekatkan diri kamu kepada Allah, dan perbetulkanlah perjalanan hidup kamu, ibadat kamu. Wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi, tidak ada seorang pun boleh selamat dengan semata-mata bergantung dengan amalan semata-mata. Sahabat terkejut. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala anta, Tuhan sendiri? Qal wala ana, Nabi kata aku pun tak boleh juga. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin, kecuali dengan limpahan rahmat Allah Ta'ala dan kurniaan Allah, barulah kita semua boleh masuk dalam syurga. Jadi kita kena tahulah, kita nak masuk syurga ni dengan apa? Dengan limpah kurnia Allah, dengan rahmat daripada Allah. Sebab apa? Kalau kita nak bayar, cukup ke nak bayarnya? Kecil sangat amalan yang kita buat, nak banding dengan nilai syurga yang begitu mahal. Tapi mahal ke tak mahal, comel ke tak comel, kalau Allah Ta'ala dah nak beri dengan rahmat dia, dengan limpah kurnia dia, boleh tak boleh? Boleh. Alhamdulillah. Jadi kerana itu Nabi kata, kita ni jangan sombong, jangan duduk dabik dada, aku masuk syurga ni semata-mata amalan, habis tak payah beramal. Beramal tu tanda kita hamba Allah, tanda kita patuh kepada Allah, tanda kita taat kepada Allah. Kita beramal.
kemudian Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat yang banyak, maka itu semua semata-mata birahmatin minallahi wa fadlin, semata-mata rahmat dan limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla. Hadis ni tulis pelajar, rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu, ay lafzu li Muslim. Dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Apa dia kemenangan besar? An-najatu minan nar, selamat kita daripada neraka, wa dukhulul jannah, dan dapat masuk syurga. Huwar ribhu waz zafarul azim, itulah kemenangan, keuntungan yang besar, yang tidak ada lagi kelebihan dari lebih daripada itu. Allahu Akbar. Tanda sikit, kita tafsir Quran dengan Quran. Ayat ini ditafsir dengan ayat surah Ali Imran 180. 180. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tengok ayat ni. Ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhzih, maknanya selamat dia daripada neraka. Wa udkhilal jannah, dimasukkan dia dalam syurga, faqad faz, itulah orang yang mendapat kemenangan. Kita ni sebagaimana kata di para ulama salaf, orang tanya dia, Syekh, bilakah kita nak berehat? Tulis, ini kata-kata motivasi. Mata nastarih, bila kita nak berehat? Syekh kata apa? Iza, apabila kamu dah pijak kakimu dalam syurga, ketika itulah baru kita boleh berehat. Ini rehat yang hakiki. Rehat kali yang pertama, tulis, apabila iza kana siratu khalfak, apabila titian sirat sudah berada di belakang kita, kita sudah melintasinya, kita berehat. Itu rehat kali pertama. Rehat yang betul-betul bila? Iza, apabila kaki kita telah pijak dalam syurga, itulah kita berehat. Allahumma ja'alna min ahlil jannah birahmatika wa fadlika ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami semua, keluarga kami, ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi, di kalangan hamba-hamba yang mendapat rahmat dan limpah kurnia-Mu ya Allah. Engkau masukkan kami dan mereka ke dalam syurga, jauhkan kami dan selamatkan kami daripada neraka ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Tamatlah cerita episod ahli syurga. Sekarang ni kita pindah pula kepada sambungan permulaan ayat. Ingat, surah Ad-Dukhan ni kita mula dengan Quran. Ingat ke tidak ni? Pelajar tengok balik ayat yang mula awal-awal dulu. Allah kata apa kepada kita? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Itu wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin, mana kitab yang jelas. Apa dia kitab yang jelas? Tengok ayat 58, dia kembar dua tu. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu sendiri. Bahasa apa? Arab. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah supaya mereka, puak-puak anak beranakmu hadap Mekah tu, yang memahaminya beringat dan insaf untuk beriman dan mematuhinya. Tengok pelajar, munasabah susunan ayat ini. Allah Ta'ala nyatakan di sini apa? Quran itu Allah Ta'ala permudahkan urusan dia untuk memahaminya mudah. Yassarnahu, kami mudahkan Quran untuk dipahami. Maka Quran mana tu? Tengok di awal surah.
kitabun, apa ayat tadi? Awal surah kita tadi. Wal kitabil mubin, Hamim wal kitabil mubin, kitab yang menjelaskan. Maknanya kitab yang menjelaskan turun dengan bahasa kamu sendiri. Kalau kamu tak nak terima juga, tak faham juga, bukan salah Quran, salah kepala, salah awak. Kata orang, wa zakara fi khatimatiha ma yu'akkid, penutup surah ini menguatkan permulaan surah. Maka Al-Quran itu kitab yang jelas, yang banyak faedahnya. Kami beri kepada kamu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bahasa yang mudah dipahami, iaitulah dengan bahasa kaummu, bahasa Arab. Jangan cari alasan banyak. Cari alasan tak nak. Kita orang Islam hari ni pula mencari alasan. Kenapa tak baca Quran? Tak pandai. Sebab apa Tuhan turun Quran dengan bahasa Arab? Turunlah dengan bahasa Melayu. Bolehnya cakap. Kita ni kena malu kepada Allah. Kita, bahasa kita, kitab kita Al-Quran, tapi kita tak belajar Quran. Orang putih hok tak ada kena mengena dengan kita keturunan. Nah, British ke Amerika ke, fasih pula bahasa orang putih tu. Cakap orang putih, cakap Perancis suruh sengah bunyi. Nah, Perancis ni suruh sengah sikit bunyi. Tapi bila baca Quran, alhamdulillahi rabbil alamin, tela baca. Tak malu ke Tuhan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak perli orang yang tak boleh baca Quran. Minta maaf. Jangan pula esok lari. Tak mau dah ustaz sindir kita lah. Kita nak menyatakan kelemahan kita, kecuaian kita, menjaga kedudukan Al-Quran yang menjadi tanggungjawab kita, menjadi kitab kita. Dengan bahasa lain semua kita pasih, illal Quran, kecuali Quran. Allah, tak boleh. Jadi kita kena usahalah. At-tadaruk, asal kata tadaruk, cover balik. Masa dulu kita habis dengan bahasa-bahasa lain, waktu kita sudah insaf ini, tak kiralah tua ke muda ke, sederhana ke, inilah waktu untuk kita yutan balik, mengambil langkah awal. Kaifa naqra, bagaimana aku nak baca, bagaimana aku nak faham, bagaimana aku nak tadabbur, wa kaifa na'mal, dan bagaimana kita nak beramal dengan Quran. Insya-Allah, bila semua semangat, kita dapat, insya-Allah. Baik, Allah kata apa? La'allahum yatazakkarun, ay la'allahum yafhamuna ma'ani, mereka boleh faham makna. Wa yatta'izuna bi'izatihi, mereka boleh mengambil pengajaran dan iktibar. Wa ya'maluna bihi, dan mereka boleh beramal dengan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan ini. Baik, selesai dah kita. Al-Quran sudah diberi, kitab hidayah sudah ada di tangan. Mu tak mau juga, masih lagi degil, masih lagi kerah kepala, masih lagi tak dengar kata, Allah Ta'ala tutup dengan ayat 59, fartaqib innahum murtaqibun. Kiranya mereka tidak berbuat demikian, mana tak mau beriman, maka tunggulah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka juga menunggu akan kesudahan kamu. Tak apalah, masing-masinglah. Kita tunggu kebinasaan mereka, mereka tunggu juga kebinasaan kita. Tapi dua kebinasaan yang tidak bersama. Kita akan mati, demo pun mati, kawan mati, tapi kematian kita berbeza. Kita mati dengan beriman, doa belaka, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kita dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan kita sedang melakukan ibadat, mati dengan lidah kita mengucap la ilaha illallah. Ni sehari dua ni orang duk viral, khatib sedang berkhutbah mati atas mimbar. Tengok dah. Nanti balik tengok tali tepu ayah. Khatib tengah duk khutbah, dia bercakap
kita tengok pun rasa gementar jiwa kita. Dia tengok kata bah. Dia kata tuan-tuan, kita semua ni kena jaga tauhid, jaga akidah kita. Sesungguhnya berbahagialah orang yang mati dengan mengucap la ilaha illallah. Dia ucap lalu tu pun berubah lalu. Subhanallah. Kita mengharapkan itu tanda-tanda husnul khatimah, insya-Allah. Kita tak boleh nak cak mohor. Itu kuasa Allah. Cuma kita kata itu tanda, insya-Allah dapat mendapat husnul khatimah, sebab dia sedang berkhutbah, sedang beri nasihat kepada orang, dan dia cerita kelebihan tu, dia baca, dia mati. Ayat ini, cerita ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam YouTube. Cari tajuk dia, kisah kematian tokoh hadis yang besar dalam dunia ni. Nama dia Abu Zur'ah Ar-Razi. Tulis di kita, kematian Syekh Abu Zur'ah Ar-Razi. Sama cerita dengan cerita khatib mati atas mimbar. Abu Zur'ah ni dia nak mati. Dalam hadis kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bila orang nak mati, kita kena pergi ajar dia la ilaha illallah. Kita pergi mengucap dekat dia. Jadi anak murid dia kata, nak pergi ajar tok syekh besar ni, malu kita. Ini syekh kabir. Gini, kita buat teknik pergi baca hadis dekat dia. Baca hadis. Anak murid dia bagi baca, haddatsani fulan sampai ke syekh dia ni, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak seorang ni baca separuh, tak sampai hati nak baca, berhenti. Orang lain pula sambung. Bila sambung sampai ke hadis, man kana akhiru kalamihi, hadis tu dia pun sambung. Syekh Abu Zur'ah ni rahimahullah, dia sambung, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Mati dia. Anak murid dia sudah sambung hadis, dakhalal jannah, orang ni masuk syurga. Allahu akbar. Itulah tokoh-tokoh. Karena itulah para pelajar, kita ni wajib menjaga lidah kita. Pelajar tua, pelajar muda, pelajar alam maya di alam nyata, wajib kita jaga lidah kita. Biar lidah kita ni basah dengan apa? Basah dengan subhanallah. Ni dalam risalah-risalah kita ni banyak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Biar bila kita nak mati esok, itulah bahasa yang keluar daripada mulut kita. Tapi kalau asyik duduk kutuk orang ya, asyik duduk mengata orang, asyik duduk orang Kelantan kata duduk nyapu ya. Nyapu ni enggak apa-apa bahasa Malaysia, nyapu, mencarut. Asyik duduk mencarut je. Mencarut ni Kelantan kata nyapu. Ya. Asyik duduk menyapu ya. Nanti nak mati takut bunyi hak tu. Orang ajar dia mengucap, dia duduk kata benda yang pelik-pelik, na'udzubillah. Baik, para pelajar sekalian, tamatlah kita. Cerita Abu Zur'ah ni menarik. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube kita. Tajuk dia kematian Syekh Hadis Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan kami, rezekikan kami mati dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Akhirkanlah ucapan kita di dunia ini dengan kalimah la ilaha illallah. Baik, tamatlah kita. Kita berpindah kepada al-fawaid al-ilmiyah, mencari faedah-faedah yang dapat kita ambil daripada ayat 51 sehingga 59 ini, insya-Allah. Mari kita. Yang pertama, tulis faedah yang pertama. Ayat 51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Allah. Mula-mula Allah Taala kata, orang yang bertakwa di tempat yang aman. Kemudian mari ayat 55, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka juga dapat buah-buahan yang aman. Aman daripada keracunan, aman daripada terputus bekalan. Kata ulama tadabbur, fajama'a lahum baina amnil makan wa amnit ta'am.
Ayat ini Allah Ta'ala nyatakan keamanan tempat dan aman makanan. Dua-dua kita nak aman. Masuk tempat ini kita tak bimbang lagi akan rusak, akan keluar. Dan makanan pula kita tidak bimbang terputus bekalan dan terputus ataupun keracunan, tidak ada. Kita ni kalau kita pergi tempat comel, tapi kadang-kadang kita bimbang nak makan. Sebab apa? Sebab apa bimbang nak makan? Bimbang takut makanan tak bersih ataupun makanan tidak halal. Itu yang paling takut sekali. Ni kita bila pergi ke negara-negara yang bukan Islam, negara yang bukan Islam, payah kita nak makan. Dia kata tak apa, makanan kedai kami ni tidak ada babi. Dia ingat babi satu je haram. Lembu, ini lembu, beef, kambing, tapi sembelih ke tak? Itu kena tengok lagi. Jadi kita dalam syurga tak mikir dah, tak ada lagi logo halal jakim, semua halal belaka. Aminin, aman, sejahtera. Jadi kita kata, tulis pelajar, pentingnya kita menjaga dua keamanan, aman tempat, aman makanan. Jadi Allah Ta'ala nyata di situ dua tempat. Ayat itu digabungkan. Allahu Akbar. Maka kita berpindah kepada faedah yang kedua. La yazuquna fiha al-maut illa al-mautatal ula. Mereka tak akan merasai lagi mati kecuali mati yang pertama. Baik, kita dah dengar tadi dalam hadis, orang dalam syurga tak mati, orang dalam neraka juga tak mati. Habis kenapa diberi khabar gembira kepada penduduk syurga bahawa mereka tidak mati? Apa faedah? Kita tahu dah dia tak mati. Ini menarik. Tulis jawapan. Al-jawabu, jawapan. Anna ahlal jannah fi hayatin hani'atin. Penduduk syurga tak mati, tapi dalam nikmat yang tak putus-putus. Karena itu diberi khabar gembira kepada ahli syurga, khuludun bila maut. Ahli syurga, mu akan kekal dalam ni, tak mati-mati lagi. Tapi ahli neraka walaupun tak mati dalam neraka, tapi lebih teruk daripada mati, dengan azab-azab yang begitu dahsyat yang telah disediakan oleh Allah kepada kaum yang derhaka. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jadi khabar gembira kepada ahli syurga ni berbeza. Walaupun dua-dua kumpulan ni tak mati, tapi khabar gembira itu menambahkan lagi kegembiraan, menambahkan lagi kegembiraan. Faedah yang ketiga, tulis, yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Kenapa Allah Ta'ala sebut dua jenis sutra? Sutra yang lembut, sutra yang kasar. Kita ni atas dunia ni, kalau kain hak lembut tu sedap, tapi kain kasar ni, ni tarah kain kafan. Kenapa disebut? Kita kena jawab. Tulis jawapan dia. Anna ghaliza dibaj, kasarnya kain sutra ahli syurga itu, jangan duk mikir dengan kain kasar di kain di kedai kain kita di sini. Sebab itulah kata ulama tafsir tadi, dua lapis pakaian sundus dipakai dalam istabrak, dibaj, pakaian lapis yang luar. Itu senang. Jadi tidak ada bercanggah di situ. Alhamdulillah. Kemudian dia kata mutaqabilin, mereka duduk pula beradab. Tak main pelanjat paling belakang, tak ada. Tadi ana sebut di antara adab kita bertemu dengan orang, kalau bercakap kita kena tengok muka orang. Kita kecek tengok muka. Kecuali bercakap dengan wanita. Wanita yang bukan mahram, kita kena tengok, tak boleh tengok muka dia. Ni ada orang tak selesa. Dia kata ustaz ni kolut lah.
Ada ke dia cakap dengan kita paling kot ni? Ni wanita duduk depan ni. Kita tengok ke tiang, tak tengok dia. Itu adab. Kalau bercakap dengan wanita, laki-laki yang bukan mahram, tak boleh kita bertentang mata. Dia berbahaya. Sebab mata itu punca nak pergi ke hati. Daripada mana? Daripada mata. Kata di penyair, tulis syair. Kata di penyair Ahmad Syauqi, nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famauliqa famauidun faliqau. Mula-mula tengok, lepas tu senyum, tanya khabar, ambil nombor telefon, bertemu, melakukan perkara yang tak baik. Itu bermula daripada mana? Nazratun. Dalam hadis Nabi kata nazrah itu sahmun min sihami iblis. Tengok menjadi panah, anak panah iblis dalam hati manusia. Jangan duk tengok. Sebab tu orang perempuan elok sangat kalau dia boleh pakai tutup muka. Zaman Covid ni, Covid je berjaya menutupkan menghijabkan buat muslimah ni. Hak tak mau hijab, hak kafir pun hijab juga. Hijab muka tak hijab kepala. Tak jadi. Mari zaman TikTok ni, tahu zaman TikTok, zaman awak ni lah, pakai hijab bergedik pula dah. Ayah, mana ada lah gitu. Bergedik, pakai hijab duduk main melompat. Allahu akbar. Iblis ni awal. Tulis, asyaitanu farighun. Syaitan ni tak ada kerja. Kerja dia bagaimana merancang, bagaimana mengatur strategi nak rusakkan manusia daripada jalan Allah Azza wa Jalla. Mari kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat, la yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Mereka tak akan rasa lagi mati. Maklum, telah termaklum bahawa syurga itu tidak ada kematian di situ. Tak ada bilik mayat di syurga. Tulis itu. Syurga tidak ada hospital, tidak ada tandas. Kalau orang tanya, awak kata nikmat syurga ni ada belaka? Ya, kecuali apa? Tandas tak ada di syurga. Hospital tak ada. Farmasi, bilik mayat, itu hak tak ada dalam syurga. Ada juga tak ada dalam syurga. Ya, benda-benda yang menghilangkan nikmat tidak ada. Ini mana jadi apa sebab Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita ni? Jawab dianya, mati yang pertama saja ada, mati yang kedua tidak ada. Sebab nikmat hati kita ni, nikmat iman ni kita rasa tenang daripada dunia sampai ke dalam syurga nanti. Itu nikmat yang besar. Maka kita tahulah kita ni akan mati sekali je, lepas pada itu tak akan mati lagi. Tapi orang kafir, orang yang dalam neraka, dia mengharapkan dia mati 10 kali lagi. Sebab bila mati hilang azab. Na'udzubillah. Allahu akbar. Dan kita kena ingat, nikmat syurga yang kita dapat ini hasil daripada mana? Hasil daripada kurniaan Allah Azza wa Jalla, bukan semata-mata kerana amalan kita. Jangan rasa sombong, jangan kerah kepala, duk rasa kita bijak lah. Nikmat yang kita dapat ini mari daripada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Allah Ta'ala permudahkan bahasa Arab ini supaya mereka faham. Wa hadza katsirum fil Quran. Banyak dalam Quran Allah Ta'ala ulang bahawa kitab dia ini, kitab Quran, kerja dia memberi peringatan, memberi amaran, menggalakkan perkara yang baik, menjauhkan diri daripada perkara yang tidak baik. Itu dia panggil mazkur. Peringatan ini sebagai manusia yang ada fitrah, bila dia disebut tentang perkara yang baik, Al-Quran menyentuh perkara yang baik, dia akan terasa. Jadi alhamdulillah, para jemaah sekalian, Allah nyatakan ayat Quran ini mudah dan kerja dia tazkir, memperingatkan kita. Tapi kalau kita baca Quran saja tak ingat, tak faham, ingat ke tak ingat? Tak dapat peringatan. Nak dapat peringatan, kena faham, kena tadabbur,
barulah kita dapat beramal dengan dia insya-Allah. Tamatlah 5 faedah yang dapat kita kutip. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Pada pagi ini Khamis 2 hari bulan Jun 2022, tamatlah kita 8 siri kuliah tafsir surah Ad-Dukhan. Insya-Allah kita akan teruskan langkah perjalanan memahami Al-Quran kepada surah Al-Jathiyah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.